Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cukup mas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan, hari ni saya datang ke balai polis pada malam ni. Kita buat satu laporan laporan polis terhadap perhimpunan haram di Dataran Merdeka hari ni. Yang kononnya pakai bendera hitam yang hashtag lawan. Okey. Jadi hari ni saya nak kupas dua perkara tuan-tuan. Pertama sekali tentang perhimpunan haram yang berlaku. Yang kedua tentang isu penderhakaan kepada yang di-Pertuan Agong kita. MP politik, menteri-menteri politik yang seolah-olah menderhaka kepada yang di-Pertuan Agong kita. Okey, ada dua isu tuan-tuan. Jadi hari ni tuan-tuan, kita dengan keadaan isu pandemik COVID dan kita PKP. Kita semua kena akur terhadap apa yang diutuskan oleh kerajaan dan juga yang diutuskan oleh yang di-Pertuan Agong. Okey, puak-puak ni depa kata depa berjuang lawan kerajaan gagal. Kerajaan yang derhaka kepada yang di-Pertuan Agong. Saya nak tanya juga kepada penganjur ni. Penganjur bendera hitam hari ni, hashtag lawan ni, saya nak tanya. Hampa kata kerajaan derhaka, hampa derhaka tak derhaka hari ni? Hampa pun sama 2 kali 5. Hampa derhaka pada Sultan juga hari ni. Yang di-Pertuan Agong dah buat keluar, kita kena duduk PKP. Kita tak boleh bergerak ikut suka. Hampa buat perhimpunan haram. Sama hampa pun. Kan? Jadi hari ni kita rasa sedih sangat. Kita tengok anak-anak muda kita tuan-tuan. Anak-anak muda kita hari ni dibayar ke di apa kita tak faham. Berjoget menunjuk isyarat-isyarat lucah. Melompat seperti monyet. Adakah ini yang patut kita tunjukkan kepada masa depan negara kita? Kalau kita tak puas hati sekali pun dengan kerajaan kita hari ni, kita ada cara dia. Wakil NGO boleh buat memorandum, boleh hantar ke mana-mana agensi-agensi ataupun pejabat-pejabat kementerian. Itu cara dia. Bukan nak pergi berkumpul. Orang pergi ziarah anak dan bapa pergi ziarah kubur. Ziarah kubur di hari raya di compound sebanyak RM2,000. Orang yang solat Aidiladha, solat sunat raya, ada satu Cina pergi buat live konon-konon provoke orang Islam ni tak ikut SOP. Semayang ramai-ramai walaupun dia dah jarak, ditangkap di compound sebanyak RM5,000. Hari ni mereka buat perhimpunan ni, mana pokok ni? Mana pokok ni? Saya cukup marah hari ni tuan-tuan. Saya cukup marah tengok keadaan hari ni. Sebab saya pun berdiam diri. Sebab apa kita nak tengok juga. Tapi saya juga hari ni agak marah. Nak wujudkan kluster baru lah. Ni kalau nak pakai bendera hitam, pakai bendera ni. Angkat sikit. Ni bendera betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami bukan pengganas. Kami mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kami. Tetapi hampa membawa bendera fake. Bendera hitam yang fake. Membuat kacau bilau di Dataran Merdeka dengan isu pandemik lagi tak habis-habis. Kes hari-hari meningkat. Saya harap hari ni sangat-sangat kepada PDRM dan juga kepada menteri kita, kerajaan kita agar tangkap mereka penganjur dan juga peserta-peserta dalam himpunan ini. Dan yang kedua saya nak bercakap tentang isu penghinaan kepada yang di-Pertuan Agong di dalam parlimen kita. Tuan-tuan, saya bukan orang politik, saya nak beritahu. Saya bukan orang politik, saya nak beritahu hari ni. Apa yang berlaku memang saya pun sakit hati. Tak kira lah dia ni menteri PAS ke, menteri apa PAS ke, PAN ke, apa BN ke, Parti Bunga ke, kita tak heran lah. Tapi isu ni menghina yang di-Pertuan Agong. Sampai yang di-Pertuan Agong kita mengeluarkan satu statement bahawasanya yang di-Pertuan Agong duka cita. Makna duka cita tu murka lah. Bagi saya lah, kepada menteri ni hantar jawatan lah. Dah terang-terang. Kalau kata DAP buat, kita bangkit. DAP dah menderhaka kepada Sultan yang Pertuan Agong. Ni bangsa kita menderhaka. Mengeluarkan ikut suka hati dia. Yang kata darurat ni dah tamat. Sampai Agong dipinggirkan. Sampai Agong buat keluar kenyataan ni, apa cerita? Kita tak duduk bersama politik lah. Dan hari ni saya nak bagi tahu kepada semua tuan-tuan. Kami bukan berdiam diri, NGO kami. Dah ada isu penghinaan yang Pertuan Agong ini. Kami juga ada Kesatuan Melayu Islam Beraja. Kami juga akan membuat satu memorandum yang untuk kami serahkan sendiri kepada Istana Negara nanti, insya-Allah.
saya dah berbincang dengan Tok Cindai, guru saya sendiri, saya dah berbincang dengan Tok Cindai, yang mana kita ada satu kesatuan Islam Melayu, Kesatuan Islam Melayu Beraja. Kita akan buat draft memorandum terhadap menteri-menteri yang menghina Yang di-Pertuan Agong ini dalam parlimen. Kita akan bawa, kita akan hantar ke sana. Kita tak akan duduk, tuan-tuan. Bukan kita sengap, tuan-tuan. Kalau mereka menghina walaupun apa parti sekalipun, kedaulatan undang-undang penting, tuan. Raja-raja Melayu jangan cuba-cuba dibawa ke kancah politik taik hampa ni semua. Ini pesanan saya kepada ahli politik. Jangan cuba-cuba bawa kaitkan Yang di-Pertuan Agong dalam kancah politik yang tak stabil, yang huru-hara yang kita tengok dalam parlimen. Kononnya buat sidang parlimen untuk membantu membawa isu-isu rakyat, tetapi hakikatnya kita tengok dalam parlimen seperti beruk, bergaduh-gaduh sesama sendiri. Yang ni salahkan yang tu, yang ni salahkan yang ni. Sampai bila nak habis? Rakyat tengah susah lah. Rakyat tengah susah lah, hampa tahu tak? Berapa orang bisnes-bisnes bungkus, hampa tahu tak? Menteri bodoh. Minta maaf cakap lah. Mungkin hari ni kasar sikit. Saya lama diam diri, tuan-tuan. Lama terlampau diam diri, memang geram. Sebab kita tengok hari demi hari, rakyat semakin sengsara. Mereka ahli politik duduk di parlimen, konon-kononnya nak membantu rakyat, nak membawa usul-usul terhadap apa isu pandemik ni. Tetapi malang 1000 kali malang kita tengok mereka bergaduh sesama mereka sendiri. Bergaduh, yang ni nak jawatan, yang tu nak jawatan, yang ni derhaka kepada yang di-Pertuan Agong. Apa ke benda ni semua ni? Kita tak ada duduk mana-mana, tuan-tuan. Minta maaf lah, insya-Allah, tuan-tuan. Saya bukan jenis tu, tuan-tuan. Saya beritahu. Saya duduk stand di atas NGO, tidak berbelah bahagi di atas perjuangan agama, bangsa dan tanah air saya. Saya tidak berduduk di mana-mana ahli politik, tuan-tuan. Mungkin dulu, mungkin saya bercakap dengan politik. Tapi saya melihat politik ni adalah menghancurkan bangsa aku sendiri. Politik ni adalah memecah belahkan bangsa Melayu tu sendiri. Jadi saya tinggalkan politik semua, tuan-tuan. Sebab apa? Saya tak mau lagi saya nak melihat bangsa saya dipijak, diinjak-injak, diperbodohkan. Serupa hari ini, tuan-tuan. Isu hari ini yang terjadi di Dataran Merdeka. Anak-anak Melayu kita macam beruk monyet. Tunjuk fak lah, tunjuk macam-macam mangkit. Meloncat-loncat macam tak ada adab lagi. Mananya puak-puak lain? Puak-puak lain hanya membayar. Membayar dan akhirnya orang Melayu kita diperbodohkan, dipergunakan seperti ini. Ini kita rasa Melayu, saya rasa malu. Sebagai seorang Islam dan Melayu, saya rasa malu apa yang terjadi hari ini kepada anak-anak muda kita hari ini, tuan-tuan. Kita dah tak tahu dah kerajaan mana yang lebih baik untuk kita. Kita tidak berdiam diri. Sampai bila kita dikurung, sampai bila kita dah PKP pun dah sudah, darurat pun dah sudah. Apa lagi yang kita nak kena tanggung lagi? Patutnya kita fokus sama-sama. Umat Islam dan Melayu hari ni kena bersatu. Berdoa. Ini yang jalan kita yang betul. Bukan kita bergaduh sama kita. Tapi malangnya hari ni musuh mengambil kesempatan di atas PKP hari ni. Membuat perhimpunan haram dengan penjarakan sosial entah di mana. Kalau orang pergi semayang, hampa boleh denda sampai 5,000. Yang ni saya harap kurang-kurang pun mau denda seorang 20,000 lah. Puas hati, tuan-tuan. Kalau kata denda 1,000 ni, saya rasa lepas ni saya pun nak buat perhimpunan haram juga lah. Saya pun nak buat perhimpunan haram. Takat 1,000 seorang ni kita boleh bayar, kita boleh collect. Kita hari ni duduk mentaati. Pemimpin kita beritahu duduk rumah, kita duduk rumah. Jadi biar pi, tuan-tuan. Geng-geng budak-budak yang ikut dalam perhimpunan ni semua budak-budak nangoi bagi saya, tuan-tuan. Budak-budak nangoi. Budak-budak ni yang dalam haters, yang duk komen hantam kita ni orang Melayu macam budak-budak ni lah semua ni. Dah makan dedak dengan puak-puak Chinese semua ni, kita tak tahu puak Chinese komunis semua ni. Hari ni mereka wujudkan lawan, bangkit lawan. Sebenarnya, tuan, agenda mereka adalah yang kita nampak matlamat adalah untuk menjahanamkan sistem raja di tanah Melayu kita ni, di Malaysia ni, tuan-tuan. Ini kita jangan berdiam diri, tuan. Walaupun mereka nampak bangun untuk mengatakan kerajaan ini gagal lah apa. Tetapi agenda mereka yang tersembunyi adalah untuk menghapuskan sistem raja di tanah Malaysia ni, tuan-tuan. Di tanah Melayu ni, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita kena berhati-hati, tuan-tuan. Jangan sampai kita jadi seperti Singapura. Jangan jadi kita sampai seperti Singapura. Maknanya hak orang Melayu ni ditarik balik. Hak orang Islam ni ditarik balik. Maka kita hancur. Habis. Apa lagi nak bercakap? Duduklah seperti kambing di dalam kandang.
tidak lagi seperti harimau di dalam hutan. Jadi ini saya boleh beritahu tuan-tuan, saya pun tak mau live banyak-banyak tuan-tuan. Apa pun kita beritahu, hak tetap hak, batil tetap batil tuan-tuan. Perjuangan belum selesai. Jadi ini saya beritahu kepada amaran kepada menteri-menteri semua. Cukup-cukuplah jadi bodoh dalam parlimen tu. Bawa lah usul-usul yang boleh membantu rakyat. Jangan bawa usul nak siapa nak jadi Perdana Menteri, siapa nak ni, suruh tak jawatan yang tu, yang ni. Saya rasa, saya pun minta kepada Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong kita, buatlah sesuatu untuk kami rakyat. Kami dah letih, kami dah penat, kami dah cukup macam-macam dah. Kes bunuh diri hari-hari demi hari, banyak kes. Kami minta yang di-Pertuan Agong, tolonglah buat sesuatu terhadap menteri-menteri yang tak guna ni, menteri-menteri yang mendahaka kepada yang di-Pertuan Agong ni. Tolonglah lucutkan jawatan mereka ke, ataupun buang ke negara ke, itu terpulang lah. Kita itu di atas kepada yang di-Pertuan Agong. Jadi kita sebagai rakyat, kami sebagai NGO Melayu Islam, kami akan mempertahankan Raja-Raja Melayu. Kami akan mempertahankan agama Islam, supaya Islam didaulatkan di dalam Malaysia ini, insya-Allah tuan. Jadi saya minta ampun, minta maaf sekali dengan perkataan bahasa kasar saya ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar.